اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اعوذ بك من ذل الجدال او ذل او زل او غضب او ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهذا العلوم في الدارين آمين. فصل في صلاة الجمعة والجمعة فرض عين على كل مسلم حر ذكر مكلف حاضر إلا لعذر شرعي كالمرض والمطر. فصل في صلاة الجمعة fasal pada menyatakan salat Jum'ah. Jum'ah wa hukiya kasruha Jumi'ah. Di sini disebut 4. Al-Jumu'ah bi dhammil mim wa iskaniha wa fathiha. Tiga-tiga boleh dibaca. Jumu'ah, Jum'ah, Juma'ah. Boleh. Tapi yang datang dalam Quran dengan dhammah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Dengan dhammah. Al-Jumu'ah itu 2 rakaatani, 2 rakaat yang tu'addayani, yang dilaksanakan waqtal zuhri fi yaumil ma'ruf. 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu zuhur pada hari yang ma'ruf, yang diketahui. Jumaat lah. Itu dia Jumu'ah. Wa hiya salatun mustaqillah la zuhrin maksuratin. Ay la salatu zuhrin maksurah apa ni? La zuhrin maksuratun. Wahia al-Jumu'ah itu salatun mustaqillah. Apa ni? Salat mustaqillah maksudnya solat yang terasing. Solat yang terasing. Solat ini solat Jumaat, bukan solat Zuhur. Sebab ada pendapat yang mengatakan solat Jumaat merupakan solat Zuhur yang dikosarkan. Kemudian yang dikosarkan yang yang dipendekkan jadi 2 rakaat, dan 2 rakaat lagi itu diganti dengan 2 khutbah. Sebab tu dia kata wahiyya salatul mustaqillah la zuhrin maksuratun. Ini la salatu zuhrin maksuratun. Bukan solat zuhur yang dipendekkan. Cuma kebanyakan ahkam Jumaat ni mabniyah ala al-qauli dhaif. Terbina di atas qaul yang mengatakan solat Jumaat ni merupakan solat zuhur yang dipendekkan. Kebanyakan hukum dibina di atas pendapat itu. Baik. Wal aslu fiha, dan asal dalil pada solat Jumaat ni adalah firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Wahai mereka-mereka yang telah beriman, idza nudiya, apabila diseru pada solat pada hari Jumaat tu, iaitu pada nida ni, nida yang mana, seruan yang mana, itu seruan yang kedua. Kita kata zaman Nabi tak ada, ada 2, ada 1 je. Tapi Sayyidina Uthman tambah 1 lagi pada zaman dia, orang ramai. Dia tambah 1 lagi azan. Jadi ada 2 azan. Jadi ada dua azan. Jadi kalau dalam Quran ni yang mana 1? Kalau kita sekarang ni wakil kita ada 2, yakni yang kedua. Waktu tu yang tak boleh jual beli dah tu. Hak kedua tu.
apabila diseru maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkan dua diri. Kemudian dalam mazhab kita boleh, dalam mazhab dia ada khilaf lah. Khilaf ada qabliyah Jumaat ataupun tidak. Dalam mazhab kita ada qabliyah Jumaat. Ada qabliyah Jumaat yang itu Syekh sebut tu lah. Cuma Syekh sebut dia kata dekat Sudan ni boleh buat, tak ada sebab masa tak sama. Sebab masa azan tu tak sama. Dan ni azan lambat, ni azan lambat. Berbeza dengan dia kata di tempat negara-negara Syafi'i yang Syekh kata di azan masuk waktu, lepas tu start khutbah. Dia Allah Alam lah, anak tak tahu Syekh kat Malaysia ada semayang masjid mana, surau masjid ataupun surau mana. Sebab di Malaysia memang azan dulu, kemudian ada masa, memang bagi masa kan. Dan kalau Malaysia kita azan dulu, lepas tu yang tukang azan tu akan semayang dulu. Tok khotib pun akan semayang juga. Dia akan semayang dulu sunat ni tu. Dia akan bagi masa dalam 5 minit. Lepas tu boleh tok khotib naik mimbar. Kalau biasa tengok lah, dia tengok daripada awal. Biasa tengok kan? Kau tijak. Oh, betul ni saya. Kalau cari macam tak cukup lah. Dia kata bila Kalau tengok kat Malaysia macam tu lah, dia azan. Lepas azan tu dia akan semayang tu. Tok khotib pun akan semayang tu. Lepas tu barulah tok khotib naik, ambil jubah, naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tentu lah. Ni azan. Muazzin kan azan. Dia ada masa untuk solat. Kat Yaman mau ada lah. Ada tak. Baik. Wa innama summiya hadzal yawmu bidzalika lima jumi'a fihi minal khair. Wa qila ghairul dzalik. Dinamakan hari ini dengan Jumaat karena dihimpun pada hari tersebut daripada kebaikan-kebaikan. Wa qila ghairul dzalik. Dikatakan seperti itu. Wa kana yusamma fil jahiliyah yaumal arubah. Pada waktu zaman jahiliyah dinamakan dengan Yaum Al-Arubah, hari Arubah. Apa ni hari Arubah? Ai al-bayyin al-mu'azzam, hari yang jelas, nyata, yang dimuliakan. Wa Yaumal Mazid, jadi dinamakan juga hari Mazid. Sebab apa dinamakan dengan Yaumal Mazid? Li ziyadatil khairati fi gana, apa lebihnya kebaikan-kebaikan pada hari tersebut. Wa huwa afdalu ayyamil usbu' wa lailatuhu afdalu layalil usbu'. Dan hari Jumaat itu merupakan seafdal-afdal hari dalam seminggu, dan malamnya merupakan seafdal-afdal malam dalam seminggu. Maknanya malam Jumaat, hari Khamis itulah, hari Khamis malam Jumaat. Dalam Islam malam dulu baru siang. Kalau pada makna itu membaca Al Ayyam Sana Al-Syafi'iyah itu semua tengok nanti. Baik. Wal Jumu'atu fardu ainin, dan bermula Jumaat itu, solat Jumaat itulah merupakan fardu ainin, fardu ain ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang muslim, hurrin yang merdeka, zakarin laki-laki, mukallafin yang mukallaf, hadirin orang yang tidak bermusafir, illa, semua ni fardu ain kecuali istisna li uzri, kecuali kerana uzur. Uzur tu pula uzur syar'i, illa li uzri syar'i. Adapun uzur tak syar'i, ada
Uzur nak uzur syar'i. Kal maradi seperti sakit, wal matari dan hujan. Tengok syarah. Al-makna anna salatal jumu'ati fardu 'ainin 'ala kulli man tawaffarat fihi syurutul wujub allati dzakaraha al-muallif rahimahullah. Bahwasanya solat Jumaat itu merupakan fardu ain atas tiap-tiap orang yang sempurna padanya, cukup dan sempurna padanya syarat-syarat wajib yang telah menyebut akannya oleh muallif rahimahullah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumaat itu merupakan hak yang wajib atas tiap-tiap muslim pada secara berjemaah, kecuali empat jenis ini tak wajib. Abdul mamluk, hamba yang dimiliki, wa imra'atu perempuan, au sabi au marid, budak-budak dan orang yang sakit. Fala jumu'ata ala kafirin, tidak ada Jumaat atas orang yang kafir. Ini tidak ada Jumaat yang wajib atas orang kafir. Wajib di sini wajib tuntut, kita tak tuntut. Wajib juga. Sebab pendapat yang asah kufar mukhatabun bi furu'i syariah. Ini khilaf ulama. Dalam usul adakah orang-orang kafir ni dikhitabkan juga dengan furuk-furuk syariat ni, ataupun dia ni dikhitabkan dengan tauhid saja. Bila dah tauhid dah, dia masuk Islam, baru dia disuruh wajib atas dia furuk-furuk syariat, furuk-furuk agama. Itu khilaf. Jumhur mengatakan orang kafir wajib juga atas mereka furuk-furuk agama, solat, puasa, haji, apa semua tu. Tapi yang sebut dalam kitab tu tak wajib tuntut. Sebab tu mereka tak puasa, mereka tak solat. Tak ada apa, pemerintah tak ada nak suruh mereka puasa, tak ada nak suruh mereka solat. Tapi orang Islam tak puasa kena, tak solat kena. Tu ada hukum-hukum punah tu kena pada orang Islam. Sebab mereka ni kita tak tuntut. Tapi di akhirat dituntut. Allah tuntut. Tambah lagi atas azab mereka, atas kekufuran, azab kufur mereka tu. Sebab tu dia kata sini, fala jumu'ata ala kafirin. Ini fala jumu'ata wajibah. Wajib istilah wujubah al-mutalabah. Fala jumu'ata wajibah ay wujubah al-mutalabah. Fala jumu'ata ala kafirin walakinahu yu'aqabu ala tarkiha fil akhirah. Tetapi mereka diseksa atas tinggalkan Jumaat di akhirat. Ada tak wajib nak seksa Allah. Li'annahu mukhatabun bi furu'i syariah. Karena mereka tu dikhitabkan dengan furu' syariah. Dan juga wala jumu'ata ala man fihi rikun, dan tidak ada Jumaat atas orang yang ada padanya sifat kehambaan. Jadi hambalah. Wala ala mar'atin wa untha, dan juga tidak ada Jumaat di atas perempuan yang unsa, tak wajib Jumaat atas perempuan dan juga unsa, orang yang walad, laki-laki dan perempuan. Wala ala sabiyin wa majnun. Ni unsa ni bila itlaq ni unsa musykil. Laki boleh, perempuan pun boleh. Dua-dua syarat. Perempuan pun masa suka, laki pun boleh juga. Kullu masyi. Ada pun yang nyata tak apalah. Kalau nyata dia memang dah cenderung ke laki wajib wajib Jumaat walaupun belum bedah lagi, belum buang lagi. Cenderung ada perempuan. Wala ala sabiyin wa majnunin wa mu'man alaih, dan tidak wajib atas budak-budak, orang gila dan juga orang yang pitam. Budak-budak dan orang gila tu tak wajib ke atas dia semua solat lagi. Jumaat ni lebih aula. Semua solat pun tak wajib, ini kan Jumaat. Wala jumu'ata ala musafirin safaran mubahan, sawa'un kana safaru tawilan aw qasiran, bi syarti an yufariqa mahalla iqamatihi qabla al-fajr. Dan tidak ada Jumaat juga, tak wajiblah atas orang yang musafir sebagai safaran mubahan. Musafir yang harus. Musafir yang haram, tidak ada rukhsah untuk dia tinggalkan Jumaat. Musafir nak berzina, musafir nak pukul orang, musafir nak yang tak ni
Sawa'un kana safaru, sama ada safar itu safar yang panjang, safar yang boleh kita kosong solat. Safar panjang 89 km. 89 km atau qasiran, ataupun safar tu safar yang pendek kurang daripada tu. Dia tak syarat safar panjang. Kat Jumaat ni dia tak syarat safar panjang. Kita 20 km tak boleh tinggal Jumaat. Tapi yang penting kita kena keluar daripada kawasan pagar kawasan kita tu. Nak main? Boleh? Tapi dengan syarat bisyarti an yufariqa mahalla iqamatihi qabla al-fajr. Dengan syarat dia apa ni? Kita meninggalkan ataupun melepasi faraqah, mencerai tempat iqamah dia sebelum fajar. Sebelum fajar. Nah, sebelum fajar tu dia dah keluar rumah. Dia dah keluar daripada rumah dan keluar daripada tempat siapa ni, tempat iqamah dia. Katalah dia duduk macam mana, duduk katalah duduk satu perkampungan. Kampung apa tak? Duduk rumah mana? Pulau Kenggau. Kampung Pulau Kenggau tu. Jadi dia keluar sebelum subuh. Dia dah keluar daripada kampung Pulau Kenggau tu. Keluar pergi kampung sebelah ya. Tak main Jumaat dah. Dia lepas dah, tak ada masalah. Yang penting qaulal fajri dengan syarat dia melepasi tempat mahal iqamah dia. Dia kawan dia pergi semayang. Siapa tak pergi? Duduk dalam rumah. Dia tak ada rusak. Sebelum hari yang sama. Kalau yang esok tu masih dalam safar, dia tak ada masalah. Tak tentukan hari Jumaat. Hari itu saja. Kalau dia memang safar di sini 2 hari itu memang dia masih dalam safar lagi. Wa amma safaru man talzamuhu al-jumu'atu ba'da fajri yawmiha fala yajuzu illa fi halatain. Adapun safar orang yang lazim akannya Jumaat. Safar orang yang lazim akannya Jumaat. Safar orang tu ba'da fajri yaumiha, selepas fajar hari tersebut. Jumaat ni. Katalah hari Jumaat. Hari ni hari Senin, Ahad, Sabtu, Jumaat tu. Jadi Jumaat tu lepas subuh tu baru keluar, baru nak musafir. Apa hukum safar tersebut? Dia kata fala yajuz. Amma safaru man talzamuhu al-jumu'atu ba'da fajri yaumiha fala yajuzu, maka tidak harus illa fi halatain, kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, an yaghliba ala dhannihi idrakul jumu'ati fi tariqihi aw maqsidihi. Bahawa ghalib atas zon dia, kuat sangka dia bahawasanya dia dapat Jumaat pada perjalanan dia. Aku keluar ni, aku akan sampai di kampung sekian-sekian. Jadi aku dapat Jumaat kat sana. Kalau orang ni tak ada masalah, boleh. Tapi sebab dia dah Jumaat dah, dia wajib Jumaat. Sekarang ni dah lekat dah hukum tu wajib Jumaat pada diri dia. Jadi tak boleh dia nak keluar. Sebab dia kena Jumaat. Kalau dia keluar musafir, maka dia tak dapat nak tunaikan Jumaat. Sedangkan Jumaat tu wajib. Tapi kalau dia dapat Jumaat di jalan, tidak ada masalah. Fi tariqi aw maqsidihi, ataupun dia sampai ke maksud dia tu sebelum Jumaat dan dia dapat sembahyang Jumaat kat sana, tak ada masalah. Ni kita dululah ni. Kalau Malaysia ni sebab sekarang mudah, banyak surau, banyak masjid. Ni kalau kat Sudan perjalanan jauh, kan? Perjalanan jauh ataupun apa ni, negara-negara yang masjid tak banyak, tempat-tempat penempatan orang Islam tu pun tak ramai. Jadi tempat kita ni mudah, boleh tengah jalan masuk kampung, settle.
Yang kedua tu yang pertama. Kalau macam tu boleh. Yang kedua an yatadarrara bi takhallufihi laha anil rufqah. Fala yahrumu safar ba'da al-fajr hina yatadarrar. Bahwasanya dia jadi mudarat dengan sebab dengan sebab ketinggalannya dia untuk solat Jumaat. Dia ketinggalan daripada kawan dia. Dia takhalluf, dia akhir, dia lewat daripada kawan-kawan dia untuk solat Jumaat. Dia nak solat Jumaat kan. Jadi kawan dia nak pergi dah. Kawan dia ni nak berjalan dulu. Dia kata nak solat Jumaat ni. Jadi kalau dia tak pergi bersama kawan-kawan dia akan mudaratkan diri dia. Jalan sorang-sorang ni bahaya. Kena jalan ni dululah. Sekarang pun bahaya agak setengah tempat kan. Setengah-setengah tempat ada jalan-jalan dia. Kadang ada orang tunggu kat jalan. Dia panggil qati'ut thariq, pompok. Pompok jalanan ni. Jadi bahaya kalau keluar ramai-ramai. Dia pun tak nak buat apa. Sebab ni kumpulan. Tapi kalau dia seorang, silap lah. Jadi kalau dia akan jadi mudarat pada dia, waktu tu boleh. Fala yahrumu safar ba'da al-fajr hina izin. Pada ketika itu, pada ketika bagi mudarat. Kalau dia terlewat, dia lewat daripada sahabat-sahabat dia untuk laksanakan Jumaat. Kemudian wala jumu'ata ala man bihi maradun yashukku ma'ahu al-hudur wa illam yablugh haddan yuskitul qiyama fil fardi. Dan tidak ada Jumaat juga, tak wajib Jumaat atas orang yang padanya itu sakit, penyakit sakit yang menyusahkan, yang susah bersama-samanya al-hudur. Maknanya nak hadir tu susah. Orang yang ada penyakit, yang dengan sebab penyakit tu ada pada diri dia, susah untuk dihadir ke Jumaat. Dia jadi berat, jadi payah. Bukan tak boleh, boleh tapi payah. Letih, berat badan, apa semua, teruk sangat sakit. Demam panas sangat, pening lagi semua, yang badan lemah, nak pergi, nak tunggu khutbah lagi dan sebagainya, orang ramai. Jadi benda tu agak susah. Jadi Islam dia tak menyusahkan. Wajib tu wajib lah, tapi ada syarat-syarat dia. Jadi orang ni walaupun dia punya sakit dia tu, sini sebut wa illam yablugh, walaupun tidak sampai haddan yuskitul qiyam fil fardhi, walaupun tak sampai sakit tu akan satu had yang menggugurkan qiyam, menggugurkan berdiri pada fardu, pada solat fardu. Walaupun tak sampai macam tu. Bi khilafil maradil yasir, bersalahan dengan sakit yang sedikit, kahumma khafifah, seperti demam yang ringan, wasuda'in yasir, dan juga pening kepala sikit, boleh pergi lagi. Falaisa bi udrin bil udhur. Jadi kalau pening kepala sikit boleh pergi, tak ada apa uzur tu, kena pergi. Dan juga watajibu. Jadi watajibul jumu'atu alal maridi, atas orang yang sakit, wa nahwihi, dan seumpamanya, in hadara waqta iqamatiha, jika dia hadir waktu iqamah, waktu didirikan Jumaat tu. Waktu didirikan Jumaat. Orang azan, dia duduk dalam surau, duduk dalam masjid, dia ada tempoh. Tengok azan tu dia nak balik. Tadi tak azan dia tak mau balik lagi. Tengok azan tu dia nak balik. Ini tak boleh. Wajib. Sebab syarak dia ra'i. Orang tu duduk rumah, dia nak main surau, kan kena berjalan. Ada berjalan, ada semualah. Jadi benda tu menyusahkan. Orang yang sakit dia tahu lah, dia akan rasa benda tu satu kesusahan, satu susah. Tapi orang ni memang dah ada dalam masjid dah. Dia memang duduk dalam masjid. Azan dia keluar. Azan dia keluar. Jadi orang ni wajib. Orang yang dia sakit watajibu 'alal marid wa nahwihi, dan seumpamanya in hadara waktu, kena dia hadara waktu iqamah, kan dia hadir, dia ada waktu didirikan Jumaat tu. Wala yajuzu lahu insiraf, tidak boleh baginya insiraf, kita keluarlah, berpaling. Illa idza kana hunaka masyaqqatun, kecuali jika di sana ada masyaqqah, ada kesusahan,
la tuhtamalu adatan. Tiada kesusahan yang tidak ditanggung pada adat. Memang sakit dia memang nak mai pun. Tapi bila mai azan tu kuat pula sakit. Mai azan tu tiba-tiba sakit dia kuat. Waktu tu lain cerita. Itu tak ada masalah. Itu ada masyarakat lain boleh dia keluar untuk menaik untuk balik. Seperti dia bagi contoh dalam ni, kaman bihi ishalun, seperti orang yang ada padanya ishal. Ishal ni cirit-cirit. Wa dhannan qita'ahu, dan dia sangka dah terputus ishal tu, cik birik tu dah berak. Cik birik ni kan kita berak, ingat habis dah, mai duduk dalam rasa pula dah pergi pula. Jadi dia ingat dah settle lah, dia pun hadirlah fahadara. Elok dia hadir, summa ada balik ishal tu lahu, bagi orang ni, orang mari ni. Tiba-tiba mai balik, Allah nak buang ni. Jadi takkan nak buang dalam masjid. Maka fayajibu alaihi al-insiraf. In alima, sekiranya dia tahu, annahu in istamarra fiha jara jawfuhu. Dia sekiranya dia tahu kalau dia kekal di dalam fiha tu di mana? Waqta iqamatiha wa la yajuzu lahu al-insiraf illa in kana hunaka masyaqqatun la tuhtamalu adatan. Kaman bihi ishadun wa dhannan kita qala sama ada al-insiraf wa istamara fiha fi jumu'ah dulu. Istamara fiha fi jumu'ah. Wajara in istamarra fiha apa ni, in alima an istamarra fiha jara jawfu. Maksud jara jawfu ni maknanya apa? Jara yajri ni berjalan, mengalir, maknanya bagi apa? Tersembur. Pas sembuh. Wa kaza in zada dararuhu. Begitu jugalah kalau bertambah mudaratnya bisa babi tatwil imam. Dia boleh dah lalunya imam itu Masjid Nur Sa'al orang setengah mayang, tiba ke satu mayang. Lama dia. Tak saya berharap lah. Lama. Ini pun tak apa juga. Wa kaza in zada dararuhu, disebabkan tatwil imam. Wa min syurutil jumu'atil khutbatani. Namun lagi kan daripada syarat-syarat Jumaat itu adalah dua khutbah. Ini syarat sah. Boleh sebut dia buat tajuk syurutus sihhati solatil Jumu'ah. Dalam itu ada apa? Dalam Safinah. 6. Ambil apa? 5 syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat 10. 5 tu rukun. 6 tak tahu. 6 apa dah? Rukun wuduk 6. 6 mana? Wa min syurutil jumu'ati al-khutbatani. Itu rukun khutbah 10. Kan rukun khutbah 10. Ini rukun Jumaat, syarat sah Jumaat. Apa? Nah, main tu. 5 dah. 5 apa ni rukun. Tu khutbah. Silap. Rukun khutbah 10. Dia sebut ni, dia sebut 5. Itu yang tu nak 1 6 taklah. Ingat?
Jumaat. Oh. Ha? Rutinnya. Ini. Ha? Tak lupa. Saya nak ingat. Baiklah. Kita tengok orang kita tadi. Masuk. Syurut sihhati solatul Jumu'ah. Di sini dia bang, ini satu kan. Wa min syurutul Jumu'ah al-khutbatan. Satu kan. Dua khutbah. Hal lain syarah tolong. Syarah kita tolong bawa. Al-ma'na anna min syuruti sihhati solatil Jumu'ati ziyadatan ala syuruti ghairiha min baqiyati sholawat an yataqaddamaha khutbatani. Daripada syarat-syarat sah solat. Daripada syarat sah solat ni dan apa ditambah di atas syarat tambah di atas syarat-syarat selainnya daripada baqiyati sholawat an yataqaddamaha khutbatan, bahawa terdahulu akan Jumaat oleh dua khutbah. Fala tasihhu salatul Jumu'ati qabla khutbatain. Tidak sah solat Jumaat sebelum dua khutbah. Mesti didahului oleh dua khutbah. Itu syarat sahnya. Wa min syurutiha aidan, dan daripada syarat-syarat Jumaat juga an takuna salatu ma'a khutbataiha fi waqti zuhri. Bahwasanya solat Jumaat tu beserta dua khutbah tu pada berlaku di dalam waktu zuhur. Li hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jumu'ata hina tamilu syams falau dhaqa al-waqtu an yasa'aha ma'a khutbataiha bi aqalli mujzi'in ahramu bil-dhuhri wujuban walau kharaja al-waqtu wa hum fiha atammu dhuhran wujuban bila tajdid niyyati. Sebab dia kata tidak kerana hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang Jumaat ketika tamil asy-syams, ketika apa? Cenderung ketika sepertilah zawal, cenderung matahari, condong matahari dan condong ke arah barat. Falau dhaqal waqt, kalau sempit waktu, an yasa'aha, sempit waktu daripada cukup waktu tersebut akan Jumaat berserta dua khutbah. Dengan beserta dua khutbahnya, dua khutbah Jumaat dengan sekurang-kurang memadam. Katalah waktu sempit sangat. Kalau kita buat sempit, tak cukup lah kata. Tak cukup. Waktu yang ada tu kalau kita buat rukun, khutbah kita ambil rukun je. Dan solat Zuhur, solat Jumaat tu kita buat 2 rakaat dengan sekurang-kurangnya. Sekurang-kurang yang wajib yang kita ambil, tak cukup. Jadi waktu tu ahramu bin zuhuri. Kalau dah sempit dah waktu macam tu, waktu tu mereka ihram dengan solat Zuhur. Wujuban. Walau kharajal waqtu wa hum fiha atamu zuhran wujuban bila tajdid niyyah. Dan kalau keluar waktu sedangkan mereka tu masih di dalam solat, maka sempurnakan solat Zuhur secara wajib tanpa memperbaharui niat. Maka Allah tu dikata yusallunaha arba'a raka'atin min ghairi an yanwi dhuhra. Dia sebut itu ahramu bizuhri dah. Wujuban.
tu dia kata solat tanpa niat zuhur. Sebab memang ada masalah. Mereka tu solat niat Jumaat, tapi tengok-tengok keluar waktu. Tengok-tengok keluar waktu. Apa ni tak puasa, tengok keluar waktu. Jadi waktu tu mereka kena sempurnakan 4 rakaat tanpa mereka tajdidkan niat. Tadi niat Jumaat 2 rakaat. Tadi sebab keluar waktu solat 4 rakaat. Tengah-tengah duduk sembahyang tu bunyi jam tu. Mereka duduk sembahyang ataupun azan masjid tadi. Bunyi jam tu masuk dah waktu. So waktu tu dia kena naik. Kena naik. Sama 2 rakaat ni. Allah. Fasdun. Syarat itu wujud. Masalah lain. Masa tak cukup ni. Bukan masa cukup, silap. Silap sebut ni. Silap syarah. Fadawdaqa al-waqtu an yasa'aha ma'akut bataiha bi'aqadi mujzi'in. Dia kata sempit waktu tu daripada cukup. Daripada cukup Jumaat dan 2 khutbah dia dengan sekurang-kurang memadam. Maknanya tak cukup lah. Waktu yang ada tu nak buat sekurang-kurang memadam. Ambil yang wajib saja. Khutbah yang wajib, ni pun yang wajib tak cukup. Waktu ni ahramu bizuhri wujuban. Waktu ni mereka wajib, mereka ihram dengan zuhur. Sebab memang waktu tu tak ni dah wujuban. Lepas tu tutup situ. Istinah. Habis ya? Tutup situ. Tutup. Lepas tu walau kharajal waktu tu masalah lain. Itu masalah lain. Walau kharajal waktu, dan kalau keluar waktu sedangkan mereka di dalamnya dalam solat Jumaat lah. Ini masalah orang yang tadi dan tapi duduk semayang-semayang dia panjang.
Sepanjang solat sampai keluar waktu. Atammu zuhran wujuban. Maksudnya dia kena sempurnakan zuhur secara wajib bila tajdid dia. Tanpa sila dia bawa sekali terus. Baik. Ada itu. Lepas tu dia kata ni ay yusallunaha arba'a raka'at min ghairi an yanwud zuhra. Baik, yang kedua an yakuna musalluha arba'ina tawaffarat fihim syurut wujubil jumu'ah. Orang yang menunaikan solat tu 40 orang, yang cukup pada 40 orang tu syarat-syarat wajib Jumaat. Bi an yakuna, dengan maksudnya mereka 40 orang ni muslimin, orang Islam, dhukuran, laki-laki, ahraran, merdeka, mukallafin, mukallaf, mustawtinin, dan orang yang tinggal di situ. Tinggal dengan mana itu kampung halaman dia. Itu kampung halaman dia, tempat tinggal dia. Macam kita ni, kita bukan mustautin, kita mukim. Sebab kita bukan ambil tempat ni sebagai kampung halaman kita. Kita akan balik. Maknanya kita ni duduk di sini dalam tempoh masa tertentu. Dalam tempoh masa tertentu, maknanya kita lepas habis ngaji, kita akan balik. Kita tak ada niat pun nak jadikan sebagai tempat tinggal ataupun kampung halaman kita, tempat tinggal itu. Jadi kita ni wajib Jumaat. Kita ni wajib Jumaat, tapi tak jadi Jumaat dengan kita. Tak, maknanya tak kira 40 orang. Wa yushtaratu dawamu hadzal adad. Dan disyaratkan 40 orang ni kekal sehinggalah habis Jumaat. 40 ni mesti daripada awal solat sampai akhir solat. Ada 40 orang. Tapi berjemaah cukup pada rakaat yang pertama saja. Ini faham? Ada beza tak? Ada beza. 40 orang ni syarat daripada awal solat sampai akhir solat mesti ada 40 orang. Tapi berjemaah syarat mesti pada syarat pada satu rakaat saja. Maknanya kalaulah 40 orang solat, 40 orang solat, lepas tu lepas rakaat pertama, naik rakaat kedua, pakat-pakat mufaraqah. Pakat-pakat mufaraqah. Boleh tak nak salah? Dikira lagi Jumaat tu. Dengan syarat jangan ada seorang pun berhadas. Seorang kentut ni. Betul. Jadi nama yang zuhur. Sebab dia syarat dia 40 tu kena sampai akhir solat, awal solat sampai akhir solat. Berarti berjemaah pada cukup pada rakaat yang pertama sahaja. Cukup satu rakaat saja. Allahu subhanahu. Yang keempat, antuqama. Sebab tu setengah orang dia dia semayang aja ke SCC. Dan dulu pernah dengar lalu. Dan dia sebut tu orang ngaji lah. Mereka suruh ulang balik dia semayang di masjid KLCC. Sebab kata kat situ mana ada mustautin. Katanya lah kat situ mana ada mustautin. Semua orang luar yang semayang dekat masjid KLCC tu. Cuma ada dekat masjid KLCC, ada jalan belakang tu ada tempat tinggal kondo apa semua tu. Aku tak tahulah orang tu memang duduk situ ke ataupun jalan orang kaya lah. Terus setengah-setengah orang tu dia semayang tu pada diulang balik. Sebab tak diyakini ada 40 orang tu. Dia kata tak ada lah 40 orang tu jadi dia. Ni balik. Yang keempat, antuqama fi nafsil balad ay mahalli al-abniyati wa ma bainaha. Dan didirikan Jumaat itu pada nafsil balad, pada negeri tu. Pada negeri
satu negeri itu, bukan di tempat yang lain. Maksudnya mahallul abniyah, tempat binaan, dan antaranya lah dia tak syarat masjid. Apa ni contohlah apa Ustaz Sayyidina Muhammad. Ini jelas lagi. وهو الموضع الذي لا يجوز لمريد السفر أن يقصر الصلاة فيه. Dan iaitu tempat yang tidak harus bagi orang yang berkehendak safar, orang yang nak safar, dia tak boleh mengkosarkan solat pada tempat tersebut. Macam dulu kan. Dulu kan daripada Sur. Ada Sur dan itu kan. Jadi nak buat Jumaat ni kena dalam tempat ni. Ini maknanya orang nak musafir tu dia kena keluar daripada Sur dia. Kalau perkampungan dia kata perkampungan lah. Macam ni kan tempat-tempat tu dia ada dia punya Sur dia. Dia punya tembok dia. Ni bukan ni beza dengan apa ni perkampungan yang lain, tempatan yang lain. Dan ni Hadramaut, itu ada apa semua mereka ada dia punya ni tempat penempatan mereka. Ada pun yang luar-luar ni. Yang luar-luar ni dah tak boleh nak buat kat luar-luar ni. Mesti didirikan Jumaat dalam tempat ni. Kat mana-mana tak kira tempat lapang ke, tempat tak lapang ke, masjid ke, bukan masjid ke, tak ada masalah. Nak buat yang luar pada ni tak boleh. Yang masuk kata mahallu al-abniyah. Itu kata nak buat kat padang pasir tak boleh. Kat padang pasir bukan tempat orang. Jadi falau lazama ahlul khiyam mawdi'an min as-sahara lam yasihha an yusallu al-jumu'ata fihi. Kalaulah ahlul khiyam, jenis-jenis orang kata kaum nomad ni duk pindah-pindah apa semua ni, dia melazimi satu tempat daripada padang pasir, tak boleh. Lam yasih an yusallu jumu'ata fi, tak sah untuk dia bawa dia solat Jumaat di situ. Tempat-tempat binaan yang dibina apa semua, maka dalamnya ada masalah lagi lah. Kalau tempat tu diambil untuk buat tempat binaan tapi tak dibina lagi, ingatlah tak boleh. Tengok Ustaz, sini lama. Tapi kalau tempat tu ada binaan tu runtuh, masih buat solat Jumaat lagi. Sebab asal dia memang ada binaan, cuma runtuh. Beza tempat yang asalnya tak ada binaan, kita ambil buat tempat tu nak buat binaan, nak buat penempatan. Walau in hadamatil abniyah wa qama ahluha azimina ala imaratiha. Kalaulah runtuh binaan-binaan dan wa aqama ahluha azimi, dan ahli-ahlinya bermukim di situ dalam keadaan dok niat dia nak bangunkan balik tempat tu, sahhatil jumu'atu fiha istishaban lil asli. Sah Jumaat di situ kerana kita ambil balik hukum asal. Hukum asal ada wala tan'aqidu fi ghairi bina'in, dan tidak jadi Jumaat pada selain daripada bina, selain daripada tempat yang tidak ada binaan, kecuali pada rupa masalah ni. Illa fi hadhihi surah bi khilafi ma law nazalu, maka dan masalah kalau mereka berhenti turun di satu tempat, wa aqamu fiha, dan mereka bermukim di situ, liya'muruhu, supaya mereka memakmurkan, membangunkan tempat tu. Tak bangun lagi tapi mau ambil tempat tu, nak bermukim di situ, nak bangunkan tempat tu. Liya'muruhu qaryatan fala tasihu jum'atuhum fihi qabla al-bina', maka tidak sah Jumaat mereka sebelum adanya binaan. Istishaban lil asli aidan, kerana istishab akan asal tidak ada apa-apa lagi.
Kemudian yang lima, ada musabaqi aw muqaranati juma'atin ukhra laha fi baladiha fa in sabaqat wahidatun fasabiqatu hiya sahihah wa in taqaranata fa batilatani hadza illam ya'suru al-ijtima'u wa illa kana ta'addulu bihasabil hajati faqat wa dhabitul usri an yakuna fil ijtima'i masyaqqatun la tuhtamadu 'adatan. Baik yang kelima ni ketiadaan sabaq mendahului ataupun muqaranah Jumaat yang lain bagi satu Jumaat yang lain pada satu tempat tu. Ini masalah berbilang-bilang Jumaat. Masalah dulu ni. Masalah dulu. Dan sekarang pun kita boleh ditasawurkan masalah tempat tu tak berhajat dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita, kalau tempat tu cukup dengan satu masjid saja yang mengumpulkan ahli-ahli tempat tu. Maksudnya masjid tu cukup. Masjid tu cukup untuk ahli-ahli tempat tu semayang di situ. Maka haram dibuat masjid yang lain. Bukan haram buat masjid yang lain, haram buat Jumaat lain. Buat Jumaat yang kedua. Tak boleh ta'addudul Jumaah, tak boleh. Kecuali kalau ada hajat. Satu masjid tu dah cukup dah. Tiba-tiba dia pergi buat buat Jumaat yang lain kat tempat lain. Hukum dia tak boleh. Dan yang sah yang mana, bila cukup satu Jumaat saja, maka salah satu tak sah. Salah satu akan jadi tak sah. Yang mana tak sah antara dua ni? Yang mana lewat? Dia bukan kira yang mana awal. Bukan kira masjid ni memang asal buat Jumaat, tiba-tiba buat satu hari masjid, buat Jumaat juga. Kira sah yang ni sebab dia dulu-dulu buat. Yang ni baru main je. Tak, dia bukan kira itu. Dia kira siapa yang sebut bab Allahu Akbar. Siapa yang habis kat roh dulu, dialah yang sah. Siapa yang habis kat roh dulu, dialah solat yang sah. Yang ni khutbah mula dulu. Yang ni mula lambat. Tapi khutbah dah 10 minit. Masjid ni Dah 10 minit. Jadi dia habis dulu dalam masjid ni. Walaupun dia ni mula lambat. Dan dia semayang dulu, dia sebut Allahu Akbar dulu, bar tu dia habis dulu. Awal ni tak ada nak angkat takbir lagi. Yang ni dah angkat takbir dah. Jadi Jumaat dekat masjid ni yang sah. Masjid ni tidak sah. Dia kira mana yang mula dulu. Kalau sama-sama bar tu sama. Katalah buat masalah jadi. Yang ni angkat takbir Allahu Akbar, ni pun Allahu Akbar, sama-sama habis. Bar tu sama. Kalau sama-sama habis, dua-dua batal. Main halal. Dua-dua tak jadi. Baik, nombor 5, ada musabaqi atau muqaranah. Ada musabaqi, ketiadaan mendahului ada satu Jumaat di satu tempat yang sama tu, dia mendahului Jumaat tempat kita ni. Jadi Jumaat kita ni tak sah. Ataupun muqaranah, ketiadaan muqaranah. Jadi kalau ada muqaranah, dua-dua tak sah. Jadi ketiadaan sabaq ataupun muqaranah, satu Jumaat yang lain bagi Jumaat tu, bagi satu Jumaat lagi fi baladiha. Fa in sabaqat wahidatun, maka jika satu Jumaat tu mendahulukan satu Jumaat yang lain, fasabiqatu hiya sahihah. Yang mana dulu tu dialah yang sah. Wa in taqaranata, kalau muqaranah, fa batilatani, dua-dua batal. Kita buat nombor 1 tu al-ibrah fil sabqi wal muqaranah bil ra an takbiratil ihram min takbiratil ihramil imam. Nak kata muqaranah dan sabq tu macam mana? Tengok pada ra. Siapa yang ra dia habis dulu, dialah yang sah. Dan dialah yang depan. Yang lewat tu tak sah, dan dia yang akhir. Muqaranah sama-sama kat ra tu sama-sama habis. Kalau ini angkat takbir dulu Allah, tapi dia angkat lama. Allah. Elok kat bar kawan ni Allahu Akbar. Habis sama. Dia angkat dulu. Habis sama kat ra tu. Ra sama sekali. Itu dikira muqaranah juga. Hadza illam, ini masalah ni dia kata illam yaksur al-ijtima'u. Sekiranya tidak susah berkumpul. Kalau susah, maka wa illa in
in hasura al-ijtima'. Baik in lam yaqsur. Baik kalau in hasura al-ijtima' kana ta'addud bihasabil hajati faqat. Kalau susah untuk berhimpun, contohnya sekarang ni bangunan-bangunan banyak, sisi-sisi semua banyak, orang ramai, makin tambah. Jadi susahlah nak kumpul dalam satu masjid itu tak cukup. Jadi kana ta'addud bihasabil hajati faqat. Jadi berbilang-bilang Jumaat itu sekira-kira hajat. Wadabitul usri dan dobit kata susah itu an yakuna fil ijtima'i masyaqqatun la tuhtamalu ala ada masyaqqah, ada pada ijtima' tu, pada berkumpul tu ada masyaqqah, kesusahan yang tidak ditanggung pada adat. Wasuwaruhu, gambarannya adamu wujudi mawdi'in fi dzalikal mahal yasa'u man yaghlibu fa'iluhum laha adatan. Yang kedua taba'udu atrafil balad bihaitsu la yablughuhum an-nida' fatu an yakuna bainahum fitnah. Ketiadaan ada tempat satu mawdi', tempat apa ni? Ketiadaan satu tempat pada satu perkampungan tu ataupun satu penempatan tu, tak ada tempat yang luas, yang cukup untuk orang nak buat Jumaat tu. Dan yang kedua taba'ud atrafil balad, sisi-sisi apa ni sisi-sisi negeri itu jauh, berjauhan. Susahlah nak kumpul, susah. Ni jauh apa semua. Dengan sekiranya tak sampai lah. Kalau yang ni azan, sana tak sampai. Jauh masing-masing antara satu tempat dan satu tempat tu jauh. Lepas tu yang kedua ada kita antara satu tempat dan satu tempat lain tu ada apa? Ada peperangan. Kalau gaduh sama mereka. Ada kita, itu boleh. Itu antara suara lah. Itu boleh jadi lebih dari Allah Ta'ala. Kemudian ada kanu dan berkata tak ada lagi kita Jumaat ni. Boleh. Kita sudah. Anak Allah, alhamdulillah.